Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dairi amin. Dan martabat yang ketujuh situ. Dia adalah aulia illah yang kamil, lagi pula mukammal. Dia sempurna dan dia pula mukammal, disempurnakan, ataupun mukammil, dia menyempurnakan. Di dalam kitab Hikam Abi Madian At-Tilimsani, dia kata jadikanlah kun, jadikan diri kamu tu ma'al mutlaq. Jadikan diri kamu air yang mutlak. Air mutlak dia ada berapa sifat, tuan-tuan? Kalau fiqh itu berapa sifat dia? Dua. Satu, ia suci. Satu lagi, ia boleh itu martabat ni. Aulia dia suci makrifat dia. Setelah pergi makrifat yang tinggi dengan Tuhan, makrifat yang khassah, maka dia boleh menyucikan orang lain. Mana dia boleh mentarbiyah rohani orang lain. Itu dia panggil mursyidul kamil. Mursyid yang kamil, yang dia sendiri makrifat dia terang dan dia boleh memimpin akan orang lain. Kalau tidak pun tak boleh jadi air mutlak, jadi air kan? Air mustakmal pun jadi air mustakmal. Air mustakmal ni air digunakan ambil sembahyang, dia tak najis. Walaupun dia tak boleh mencuci lain, dia tak najis. Jangan jadi air mutanajis. Sudah. Lagi nak najis, mughallazah, lagi wahid. Kalau kena kat orang, ambil orang kena sertu. Itu maksudnya. Jangan jadikan diri kita ma'ul mutanajis, air yang ternajis. Maknanya kalau orang kena kat kita tengah semayang, batal semayang orang ni. Jadi air paling kurang pun air mustakmal, mana air ni guna, mana taraf dia masih suci, cuma dia tak menyucikan, itu paling kurang. Di sini dia panggil, yang dia panggil mutlak, iaitulah golongan hawasul hawas, dia pilihan atas pilihan. Dan martabat aulia illa ta'ala yang awam, iaitu martabat yang keempat daripada martabat nafsu mutmainnah. Siapa naik saja darajat mutmainnah, bermakna dia dah masuk lain para aulia yang umum. Dah masuk lain para wali, tapi wali yang umum lagi. Itu nafsu yang pertama. Nafsu yang keempat. Nafsu yang pertama apa? Nafsu ammarah. Tak diteruk ni. Ni nafsu kehaywanan. Taraf dia dengan haiwan serupa je. Mayang tidak, puasa tidak, masjid pun dia tak kenal, patutnya kiblat pun dia tak tahu. Kalau pergi rumah dia tanya kiblat, kiblat tu apa? Wah, berat ini. Ini tuan tak kenal tuan. Ini habis lingkup tu tuan, wa'ala'iyazabillah. Ada kasihan belas Tuhan, tuan tarik dia. Dia mula sedar, mula insaf, mendekati masjid, surau, belajar, dia mula insaf. Maka dia ada semangat nak mendekatkan diri kepada Ta'ala dan menyesali kesilapan-kesilapan dia. Ini panggil nafsu apa? Lawamah. Nafsu yang boleh mencela diri, kejahatan diri dia sendiri, tapi dia belum tamakun, dia belum tetap. Ibarat budak yang menati jalan jatuh. Bila dia riadah lagi, dia bersihkan lagi kedudukan ruhani dia tadi, dia naik nafsu apa? Mulhamah. Mana maksudnya diberikan ilham rabbani. Kalau dalam Naqsyaband bila masuk suluk, dia banyak dapat waridat. Warid al-intiba, waridul iqbal, sampai kepada waridul wisal. Dia nak buat warid tadi lagi terang-terang. Akhirnya sampai waridul wisal, pum, terbuka. Masuklah dia lain-lain mutmainnah. Mana nafsu yang sudah tenang, itu yang keempat. Nafsu yang tenang ni apa? Yastawiya indahu al-mana' wal-ata' wal-marad was-saqam, al-qabih, semua sama bagi dia. Mana bagi dia sama je, sakit dengan sehat, senang dengan susah, orang puji, orang caci, suku tak ada. Bagi dia apa? Istiwa uzzami wal madhi minal ammah. Orang puji dia tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab apa? Sebab hati dia bukan dengan orang. Hati dia sudah mi'rad, hati dia menghadap Allah. Yang diharap, dia nak sangat ialah pujian dari Allah. Yang dia sangat takut ialah murka dari Allah. Orang tak ada kan, orang nak kata dia apa pun tak masuk dalam. Sebab apa? Qalbi dia mu'allakun billah, la mu'allakun bil khalaiq. Orang yang menggantungkan qalbi dia dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, orang itu mendapat kenikmatan sebenar di dunia. Orang yang tidak gantungkan qalbi dengan Tuhan, dia gantungkan qalbi dia dengan orang, pintu makrifat dia tak akan terbuka, makrifat yang khasah, dan dia sengaja menyeksa diri dia.
Ya, kalau kita gantung pergi dengan orang, kita seksa diri kita kan. Nak buat perkara tanya orang, ni kamu orang kata apa? Buat ni sikit, kamu orang kata apa? Orang Allah Taala tak ada dalam kalbi. Terusah kan? Ya, kiblat kita makhluk bukan orang. Ya, kerana semayang siapa lebih mencabar ya? Semayang di masjid di surau kan antara makmum dengan imam, siapa lebih mencabar? Imam lebih mencabar. Ya. Kalau jadi imam dia tahulah. Tak kira mana-mana surau masjid pun dia teruji dengan apa? Pertama qiraah, bacaan. Ya. Aku ni kan nak tarik mana? Imam Mekah ke Madinah? Ya. Ke Imam Tunisia, ke Imam Sudan. Ya, kan aku tarik ni kan orang kata tak sedap pula. Kan aku baca ayat pendek pula orang kata imam tak hafal ayat panjang, macam-macam kan. Tak betul-betul dada kita menghadap kiblat, hati kita menghadap orang belakang. Ya. Kita hati kita kan apa makmum kata aku selalu tak sedap, kan makmum kata aku baca pendek, macam-macam kan. Ya, dada dasar yang menghadap kiblat, roh dia tak menghadap Allah Taala. Batu seorang ulama besar wali besar di Mesir, Imam Masjid Azhar dan Imam Masjid Azhar Syekh Ja'fari, dia semayang terawih dan tahu dia semayang terawih ya, dia semayang terawih, dia pun angkat takbir Allahu Akbar, rakaat pertama depan Fatihah dia baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar, rukuk ambil ya, kadang-kadang dia buat gitu apa, dia nak benamkan nafsu dia. Kau nak tunjuk kau pandai, kau nak tunjuk kau baca banyak, aku baca pendek, kau rasa nafsu, pung dekat. Tu cara orang sufi dia lawan nafsu macam-macam ni. Kita pula tengok orang banyak, dia kau nak tarik surat panjang, biar apa pun nak masuk dia. Akhirnya apa? Kalbi dia bukan menghadap kiblat, dia menghadap belakang. Itu satu contoh lah tapi itulah makna yang lain. Dia kata buat ibadat, kalbi tak betul menghadap Tuhan, maka kita terseksa. Tak pasal-pasal kita nak raikan pandangan orang. Raikan pandangan Allah, bukan pandangan orang. Ya, sebab tu pengarang kitab ini wali besar ni Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, ketika dia nak berguru jalan ruhani dengan gurunya si Abu Ali Al-Farmadi, guru dia kata, aku nak ajar kau ilmu dah melaut, tapi aku pesan kau satu je, kau takkan sampai makrifat kepada Allah sebenarnya kalau makhluk ada dalam hati kau. Buang makhluk pun kau kenal siapa Tuhan kau, siapa diri kau. Besok kau datang, besok dia kerja kat Imam Ghazali ni, buka jubah jubah yang kau melerit yang panjang kau macam buka tinggal singlet gantung ni. Dah okey. Di tengah pekan ni batu guru dia jahit kasut tepi jalan, tapi wali kutub pun tak ada, ulama hadis dan wali besar. Orang tengah ramai ni ambil air satu baldi, simbah debu depan kedai aku ni. Allah, imam besar kan dunia kenal, tiba-tiba simbah debu, apa rasa tuan? Punya malu tu, dia nak keluarkan. Jangan kau ada perasaan makhluk sehingga kau tengok makhluk macam tunggul ni, baru kau akan kenal siapa Tuhan kau sebenarnya. Imanu mar'u la yakunu mutakammira hatta yarana nas kalibil muslim. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam dia tengok unta. Dia tengok unta, dia rasa apa tak? Pakai baju buruk tak apa, baju terbalik tak apa, sifat terbalik. Sebab unta tak ada dalam kalbi kita. Tapi bila kita bubur orang dalam kalbi kita, habis. Akhirnya ibadat yang kita buat jadi mangsa. Kita berzikir-berzikir, orang. Kita serawat buat ibadat baca Quran, orang. Macam-macam tak ada. Ada satu orang saleh yang hebat tak? Dia ni hebat. Allah Ta'ala tunjuk dan tegur dia dengan satu peristiwa. Rumah dia kan, dia baca Quran, rumah dia ada sengkuap, orang panggil apa, serambi Jadi rumah dulu kan kebun, jadi orang-orang kampung lalu kat tepi rumah dia. Dia tengah baca Quran, tengah-tengah baca Quran, dengar orang batuk lalu. Wah, dia tukar giar. Dia tukar giar mana pun, dia sedap suara naik. Ya, dia terus baca Quran. Habis. Kemudian bila dia rasa mengantuk nak tidur, dia kata dia pun orang hebat. Ya, Allah Ta'ala tunjukkan kat dia. Ya. Bayangkan dia tunjuk semua bacaan yang dibaca tu ganjal 10. Tiba satu tempat bacaan Quran dia kosong, tak ada pahala. Dia kata, Limaza, kenapa tak ada pahala semua dia? Ketiga orang lalu tadi. Dia faham kan? Sebab ketiga orang lalu dia tukar giar kalbi dia dah madam orang. Habis. Habaan mansura kosong kan? Itulah maksudnya. Jadi dia dapat teguran awal, maknanya setengah-setengah para awliya wali macam hebat pun dia tak tunya dan tersi yang tak disilah langsung Nabi dan Rasul dia, tapi dia cepat dapat peringatan. Macam seorang wali tentang ni, dia berjalan
Kan, dia angkat jubah dia, dia tengok tai anjing dia tu kan, dia angkat jubah dia, dia langkah ke sebelah, langkah. Anjing ada sebelah tu. Allah Ta'ala beri peringatan melalui anjing dia. Anjing tu kata, wah, tai aku sejemput bukan main kau elak, dalam perut kau tu lagi najis gitu. Oh, melaung wali tu tak. Wali tu melaung, ya Allah, minta ampun Tuhan. Tu Tuhan kesian dia. Mana Tuhan nasihatkan dia melalui haiwan kan. Anjing tu nasihatkan dia. Kau elak tai aku sejemput, dalam perut kau tu lagi besar najis gitu. Ya, macam-macam cerita para-para kekasih Allah Ta'ala. Sebab apa dia dapat ni? Sebab dia dah tinggi kan. Kita silap Tuhan Tuhan beri cepat peringatan. Tuhan beri tempat tazkirah bagi dia kan. Allah Karim. Dan itu martabat yang kelima, itu nafsu radiyah. Dan martabat awliya yang khawasul khawas, itulah martabat yang keenam, dipanggil nafsu mardiyah, nafsu yang diredai, di atas daripada radiyah dan atas daripada mutmainnah. Tapi kalau dia berpisah roh dia dengan jasad, taraf dia mutmainnah pun dia kira dapat surat jemputan ke syurga kan? Kita embus nafas akhir kita, taraf nafsu dia mutmainnah, maka orang tu jaminan syurga dah ada jadi. Berdalilkan nas ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu yang tenang. Nafsu yang dia menghadap Tuhan dia tenang. Mana urusan luaran tak boleh ganggu urusan dia dengan Allah. Ya, kita kalau nak tahu tenang tak tenang, senang kan? Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, sama tak? Awal bulan gaji masuk, oh, kocik tebal lagi kan? 7,000 ada ni, senyum. Tiba dah 28 bulan, dah dapat gaji tinggal duit siling, muka monyok. Mana kalbi kita mu'allakun bil pulus ni. Hati kita angkat takbir Allah Maha Besar, tak ada hati kau dengan duit tu. Duit ada kau rasa lain, duit tak ada kau rasa lain. Mana kau belum betul makrifah dengan Allah Ta'ala. Orang yang kenal Tuhan sama kan. Sebab dalam satu kitab kita, aku tidak heran orang yang ada dalam kocik dia tadi 10,000 contoh. Tak ada kocik dia kosong. Dia slow kocik dia keluarkan duit. 10,000, aku tak heran tukang sihir boleh buat. Tapi aku hairan orang yang ada sebalik dalam kocik dia 10,000. Bila seluk-seluk kocik, bubuk kocik dia bocor. Dia kata, mana duit dah tak ada? Dia kata apa? Alhamdulillah. Ini aku yang boleh tak? Duit kita 3,000 hilang. Kata tu imam jumpa, imam tu semayang-mayang hajat lah. Kat mana duit cecik dia kan? Bawa 3,000. Ni 10,000 dia senyum. Apa makna dia? Wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ada dunia, tak ada dunia serupa bagi dia. Sebab apa serupa? Sebab qulubuhum ma'allah, hati dia dengan Tuhan. Kalau hati tak berjaya ditambah dengan Tuhan, dia duduk alam bawah lagi dengan ni yang hilang benda ni dia, sebab hati dia sangkut. Kalau hati dia telah berjaya melepaskan diri dia, dalam istilah sufi dia panggil makam ubudah. Apa makna ubudah? Hurriyah. Jiwa dia telah merdeka daripada quyud, daripada ikatan-ikatan khalqiyah. Di situlah nikmat sebenar yang disebut dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang benar-benar telah gerun dengan makam kebesaran Tuhannya 2 syurga, akhirat 1, di dunia 1. Ya, kita minta paling kurang kita duduk nafsul mutmainnah, nafsu yang telah tenang. Ya, kalau duduk tengah-tengah nafsu mutmainnah, malakul maut tarik nyawa dia, tu makam dia, confirm syurga. Tapi masalah kita tak tahu, malaikat maut tarik, kita tak tahu lagi ni. Kadang-kadang dia naik mutmainnah, dah hujung dia turun balik. Mana ada kan? Dia cantik-cantik, dan akhir dia turun balik. Apa pun ada juga. Dan sebaliknya pun ada, kadang awal teruk tapi hujung pun cantik pun ada juga. Ya. Itu setengah daripada apa? Kelebihan adanya para mukasyaf, ahli kasyaf, wali-wali. Contohnya tuan guru saya tuan-tuan semua kenal sini kan naik ni. Ya, itu Sayyidi Syekh Abdul Rashid. Dia alim 4 mazhab, alim 33 ilmu dan ahli kasyaf, wali besar. Allah. Pemegang tarekat Ahmadiyah Idrisiyah kawasan Asia Tenggara zaman dia. Ya. Nak ceritakan dia duduk Singapura kan, keluarga besar dia semua keturunan mufti Negeri Sembilan.
Mufti Negeri Sembilan dulu Syekh Ahmad tu abang dia, Syekh Murtada tu anak buah dia. Keluarga dia banyak wali-wali kan. Kalau Syekh Ahmad dulu, karamat dia Syekh Ahmad Mufti Negeri Sembilan dulu. Ya. Satu ketika dia tertinggal kereta api kan. Dia pinta kereta api ditahan, kereta api berhenti kan. Kita tahan teksi pun tak berhenti. Silang kau. Dia kereta api tak berhenti kan. Mana ada kereta api boleh berhenti, mereka tak sedih. Kita karamatul awliya. Nak ceritakan Tuan Guru Zali apa? Siddiq Abdul Rashid dan dia punya muka syafah, menyelesaikan masalah. Jadi di kampung, kalau terdekat Ahmadiyah biasa dulu dibuat di kampung apa, Solo Air Lemau, Masjid Anak, di bawah zikir ni. Jadi satu orang kampung ni, dia ni tak pergi masjid tuan. Tak pernah pergi sembahyang jemaat, tak pernah sembahyang masjid biasa lagi, tak datang langsung. Bila dia meninggal, AJK masjid pulau mana? AJK masjid Imam Bilal pulau, dia tak nak uruskan mayat. Jadi masalah besar. Jadi satu orang macam mana nak settle benda ni? Akhirnya dia teringatlah Tuan Guru, dia telefon Tuan Guru di Singapura. Dia telefon dia, Sayyidi Syekh, ada masalah besar kat kampung ni, untuk bertanya apa masalah. Dia ada orang semua meninggal, dia ni tak pernah pergi masjid, tak pernah surau. Jadi AJK masjid tak nak uruskan jenazah dia. Apa pandangan Tuan Guru? Tuan Guru cakap apa? Pergi uruskan jenazah dia. Ya, malam tadi sebelum dia meninggal dia dah bertobat, dan tobat dia Tuhan dah terima. Bergebut orang pergi urus. Ni kelebihan ahli kasyaf. Ya. Kata kalau dia tak buat, tak ada orang macam tu tuan-tuan. Berat dulu katanya. Dia biar kau mayat. Kali urus mursyid ahli kasyaf kata pergi uruskan. Ya, ini yang kata apa? Awal dia rosak, akhir cantik, akhir cantik. Dan dikira kita ni akhir planet. Al-ibra bil khawatim, kiraan manusia ke syurga atau ke neraka bukan sekarang ni. Ketika ajal kita tuan sentap dia, malaikat pisahkan roh jasad, ketika itu kedudukan kita elok atau tidak. Sekarang masalah dia akhir seorang tak tahu. Betapa hebat amal kita pun ujung kita tak tahu. Bermakna kita kena lagi beramal, lagi kena berhati-hati. Bukan kita beramal kita rasa hebat, jangan. Lagi beramal lagi kita bimbang, takut-takut di ujung tu. Ya, macam kita panjat pokok kelapa kan, naik 70 kaki, jangan sedap lepas tangan berdesuk ke bawah. Lagi naik atas lagi kena grip kuat, sebab ni kalau tergelincir ni parah kerja. Ya, itu maksudnya. Dan juga mana di akhir tak tahu tu kerahmatan bagi orang yang ahli lalai. Dia lalai bermakna dia masih ada peluang lagi. Dia kira di ujung tu. Dia ada speed cepat. Sakit baki umur tu mudah-mudahan akhir dia dengan husnul khatimah. Ada maknanya kita minta paling kurang mutmainnah, sebab ada jaminan ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhan kamu. Dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridha diridai, padkhuli fi ibadi, masuk kamu dalam ibadah, abdun taksis, hamba yang khusus, kemudian wadkhulil jannati, masuk dalam syurga. Ini bertepatan dengan hadis Nabi, al-ibra bil khawatim, kiraan dikira di ujung umur. Oleh kerana umur kita makin dekat, maka kita pastikan biar dia sentiasa ada peningkatan. Manis tawa yaumahu fahuwa maghmun, barang siapa yang sama je hari dia semalam dengan hari ni, iman dia tak ada turun, tak ada naik, sama. Orang tu tertipu, kata bagi dia salah. Asal nakkan edban, walaupun sikit dia ada naik sikit. Sesuai kita makin dekat untuk menghadap satu peristiwa besar, bercerainya ruh daripada jasad kita. Dan satu lagi kata, ketahui olehmu wahai segala orang yang sadik, mana orang yang berjalan bagi tariqah muqarrabin, perjalanan orang yang nak menghampirkan diri kepada Ta'ala dan mencari makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Bahawasanya masyayikh atau masyaikh, segala mursyid yang lain daripada masyaikh tarikat khalwatiyah, tiada memberi talqin ia akan murid yang salik, melainkan 3 isim. Dia ambil 3 nama daripada asma' Tuhan. Maka adalah mereka itu memberikan talqin akan murid mereka, padahal ia adalah nafsu lawamah. Kebanyakan kita ni lawamah, mana kita dah belajar, kita dah tahu dan kita nak jadi baik, cuma belum tetap. Ya, kena jatuh bangun balik. Bila jatuh tu kita mencela diri kita dengan taubat. Maka kalau biasa tu dia bagi zikir apa? Banyakkan la ilaha illallah. Ya, yang Nabi kata jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, tajdidkan iman kamu dengan kalimah thayyibah, ya, supaya mana hati dia bersih memandang ketuhanan Allah Taala.
Dan zikir Allah, Allah, Allah ismu zat, padahal ia dalam akhir nafsu mulhama itu. Dengan zikir hu tu mana dia. Ya, sebab kalimah Allah tu kalau kita potong alif dia tinggal lam ke. Lillah ada makna. Ya, kalau kita buang lam itu lahu, baginya ada maknanya. Tinggal ke simpul satu huwa, mana isim dhamir, mana dia, semua ada makna tanda. Sebab zikir kalimah ini besar. Wazkurin isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtillah. Ingat kamu akan nama Tuhanmu Allah dalam keadaan tabattul, mana putuskan ingatan yang lain, fokus itu maksudnya. Dan seorang tu zikir dengan fokus, insya-Allah hati dia akan disinari dengan nur iman, nur mahabbah. Iza kasral azkar kasral anwar, wa iza kasral anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi par. Apabila banyak zikirnya, makin banyak nur kalbi dia tadi. Dan bila banyak nurnya, maka sir dia akan lebih memancar terang. Dan bila terang sirnya, dia tetap hati dia dengan Tuhannya. Ya. Qarar, tetap hati dengan Tuhan, Masya Allah. Dia masuk dalam makam hadratul qudsi, ya, hadrat kesucian makrifat dia dengan Allah SWT. Sebab tu disuruh kita zikir banyak. Itu rasilan Quran, dia sebut kalimah zikir, dia disambung kalimah di belakang dia. Apa dia? Kasira. Zikran kasira, zikir yang banyak. Bila banyak kita zikir, insya-Allah dia makin terang cermin hati itu, kita lap dia. Dan pengelap zikrullah. Allah. Inilah kesudahan suluk, mana perjalanan mereka itu dan permulaan usul, ya, mereka kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Mana dia masuk di lain mutmainnah tu, dia boleh masuk lain makrifat yang khasah. Maka di atas lagi banyak lagi pembukaan yang hebat disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita usaha sungguh-sungguh sementara ada saki baki umur kita ni tuan-tuan ni. Saki baki umur kita ni, sikit lagi ni kita apa? Usahakan tingkatkan setinggi-tinggi, secantik-cantik, seterang-terang makrifat kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kedudukan inilah menambangkan kedudukan di sana. Sebab akhirat besok orang beriman dapat melihat wujuhun yaumi idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri melihat dia kepada Tuhan dengan penglihatan yang paling sempurna, yang laisa kamitslihi syai'. Tetap dasar dia laisa. Semua ada yang kekerapan selalu. Ada hari-hari, ada kurang dan sebagainya. Ini bergantung dengan power makrifat di dunia. Kalau tinggi-tinggi lagi, dia akan dapat lebih terang, lebih selalu kerapan dia. Maka untuk itulah, ya, orang-orang saleh berlumba-lumba meningkatkan seberapa tinggi, ya, kedudukan terangnya cahaya makrifat dalam qalbi dia, bermula dengan dia mengawal segala kekotoran cermin hati daripada maksiat dan kemungkaran, dengan dilap selalu dengan istighfar dan taubat. Kemudian dia istighfar daripada kelalaian dengan banyak zikrullah. Kemudian dia menjaga, ya, seluruh anggota zahir dan batin daripada kekotoran, insya-Allah. Ya, bila dia bersih dan dia fokus, hilangkan yang lain, tumpu pada Ta'ala, maka dia akan diberikan dua kurniaan besar. Farriq qalbak minal aghyar yamla'u bin ma'arif, satu, wal asrar, dua. Farriq qalbak, kosongkan qalbi kamu, lain daripada Allah, sentiasa dia dengan Tuhan. Qalbi, ya, jasad tak apa. Jasad kena ke laut, ke darat, niaga, pejabat, gila itu jasad. Yang kita nak ni qalbi ni. Sebab dia yang layak. Dia dipanggil hakikat insan, yang dipanggil latifatul rabbaniyah, nuraniyah, ya, benda latifah yang nur. Sebab dia ni kalau keluar kita pun habis. Siapa dia? Roh kita dipanggil hakikat insan, yang diberi nama dengan berbagai nama berdasarkan kemuliaan dia. Ada panggil qalbi, ada panggil roh, ada panggil syaraf, sir, lub, dan berbagai-bagai dalam Quran dan hadis, mengikut maratib martabat kesampaian makrifat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan supaya dia lebih cantik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia balik itu dalam keadaan, ya, secantik-cantik yang semungkin-mungkin kita bersihkan. Sebab dia asal dia cantik kan. Dulu dia bersih ketika alam zarri. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, semua jawab sama, qalu bala. Mana dia kenal dia cantik.
Tapi bila tuan alam mulki ni, tuan uji dia dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu, habis dia banyak terbalik. Maka itu datang rasul-rasul, nabi-nabi, rasul yang berakhir Rasulullah SAW nak bersihkan balik. Jadi jalan tasbih merupakan jalan penting untuk mudah-mudahan kita balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan ada pun masyayikh tarekat al-Muhtiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Wa inna khaira kulli anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini akan jemput semua yang hadir lah. Besok ada kenduri kahwin di rumah di Zawiyah sebelah Petron yang mau nak buat atau jemput semua bagi insya-Allah.